Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Hai, halo Malaysia, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Ada orang cakap, terus sahajalah dengan isi berita. Okey, di sini saya akan terus direct to the point dengan berita hari ini. Berita hari ini dipetik daripada syahbudin.com.net. Bertajuk, Dilema Anwar Ibrahim. Tulisan oleh Hasan Abdul Karim. Simpati kepada Anwar. Itulah kalimat awal yang ingin saya nyatakan sebagai menghormati Perdana Menteri. Tulisan ini mungkin akan mengguris hati. Wow! Sebagai Perdana Menteri dan pemimpin politik veteran, Anwar Ibrahim tentu menyedari wujudnya peruntukan dalam perlembagaan persekutuan di bawah perkara 33A-1 yang menyatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong YDPA hendaklah terhenti menjalankan fungsi YDPA jika dipertuduh atas suatu kesalahan. Bahasa mudahnya bermaksud bahawa YDPA kena meletakkan jawatan jika baginda dipertuduh atas suatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang di dalam mahkamah khas yang ditubuhkan. Begitu tegas dan keras peruntukan undang-undang harta ke atas YDPA yang menjadi ketua negara Malaysia. Baru dituduh sahaja, sudah diminta letak jawatan. Belum bicara lagi, belum tentu bersalah atau tidak bersalah. Jadi, kerajaan Anwar Ibrahim sekarang tidak dapat mengelak diri rakyat yang celik huruf dan ilmu pengetahuannya bertanya satu soalan, iaitu bagaimana kerajaan yang ada sekarang boleh dihormati jika timbalan Perdana Menteri pertama terdiri dari sosok tubuh individu yang sedang dibicarakan di mahkamah atas berpuluh tuduhan jenayah rasuah dan pecah amanah. Timbalan Perdana Menteri yang pertama sekarang berada di peringkat membela diri. Di akhir kes pendakwaan yang lalu, beliau telah didapati bersalah oleh hakim kerana pihak pendakwaan berjaya membuktikan kes prima facie. Inilah yang saya simpati kepada Anwar. Inilah dilema Perdana Menteri kita sekarang. Dalam satu segi, komitmen Anwar untuk membawa tata kelola yang baik di dalam pentadbiran kerajaan tidak dipertikaikan oleh rakyat. Hasrat Anwar untuk mewujudkan satu pentadbiran kerajaan yang berintegriti mendapat restu dan dipercayai rakyat. Berpuluh tahun majoriti rakyat mimpikan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, termasuklah penulis kerdil ini. Tetapi realiti yang wujud di siang hari bukannya mimpi indah itu tadi. Realitinya berbeza sama sekali. Inilah dilema Anwar. Tolak kerjasama dengan Barisan Nasional UMNO yang dipimpin oleh timbalan Perdana Menteri yang pertama bererti kerajaan Anwar Ibrahim tumbang. Anwar hilang jawatan. Pakatan Harapan hilang kerajaan, ramai yang akan meroyan. Meneruskan kerajaan yang ada sekarang dengan sokongan timbalan Perdana Menteri yang pertama, dari kluster mahkamah sudah pasti menjejaskan imej Anwar, mencomotkan wajah Parti Keadilan Rakyat PKR dan mencemarkan prinsip Pakatan Harapan PH yang ingin membawa agenda reformasi institusi. Jadi, apa jalan keluar yang ada pada Anwar Ibrahim, Parti Keadilan dan Pakatan Harapan PH? Cuba lihat senario hipotetikal ini sebagai contoh. Senario ini dikemukakan sebagai contoh sahaja dengan semangat baik sangka bona fide, bukannya berniat jahat atau malah fight. Langsung sama sekali tidak berhasrat melakukan subjudice atau cuba menghina mahkamah, contempt of court. Penulis kena sebut ini semua sebagai exclusion clause untuk mengelak diri kecil ini dari ditangkap dan dituduh di mahkamah atas kesalahan menghina mahkamah atau mungkin juga kesalahan fitnah jenayah atau lebih parah lagi dituduh di bawah akta hasutan. Senario hipotetikal ini seperti berikut.
Apa jadi kalau kerajaan yang ada sekarang yang masih berkuasa dan dalam masa yang sama Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur memutuskan Timbalan Perdana Menteri yang pertama tidak bersalah dan dilepas serta dibebaskan dari berpuluh tuduhan jenayah yang dihadapinya? Penulis percaya sudah pasti akan wujud keadaan di mana sesetengah rakyat akan cepat menuding jari dan menuduh Perdana Menteri Anwar Ibrahim telah campur tangan dalam keputusan mahkamah itu. Walhal, keadaan yang sebenarnya mungkin Anwar Ibrahim tidak bersalah kerana beliau tidak campur tangan urusan mahkamah seperti janji tegasnya selama ini yang mahu sistem mahkamah berfungsi dengan bebas. Fitnah ke atas Perdana Menteri akan terus berlaku. Seterusnya, senario itu bergerak ke fasa berikut. Jika Timbalan Perdana Menteri yang pertama didapati tidak bersalah dan dilepaskan, adakah pendakwa raya akan memfailkan rayuan ke Mahkamah Rayuan Malaysia di Putrajaya? Pendakwa raya adalah orang yang sama, iaitu peguam negara yang berfungsi sebagai penasihat kerajaan, di mana Timbalan Perdana Menteri yang pertama adalah bos nombor 2 dalam Kabinet Kerajaan Persekutuan. Tidak wujudkah konflik of interest di pihak kerajaan sama ada hendak membuat rayuan atau tidak membuat rayuan? Ini satu lagi dilema Anwar Ibrahim. Jika pendakwa raya yang juga peguam negara tidak membuat rayuan, sebagai contoh andaian, maka yang jadi bangsa fitnah tetap Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Presiden Parti Keadilan dan pengurusi Pakatan Harapan PH itu akan dituduh cuba menyelamatkan Timbalan Perdana Menteri yang pertama. Itulah susahnya dan dilemanya yang sekarang dihadapi Anwar kerana melantik Timbalan Perdana Menteri yang pertama yang ada kes di mahkamah. Sebab itulah institusi yang di Pertuan Agong dipandang mulia dan tinggi oleh rakyat kerana wujudnya perkara 33E-1 di dalam perlembagaan persekutuan. Sekali lagi, inilah dilema Anwar Ibrahim. Jika beliau tegas mengikut semangat dan konvensi perundangan perlembagaan dalam perkara 33E-1, bermakna kerajaan perpaduan pimpinannya akan tumbang macam runtuhnya daun teruk. Sebaliknya, jika kolaborasi antara Anwar, Pakatan Harapan dengan Timbalan Perdana Menteri yang pertama yang bermasalah dengan kes jenayah diteruskan, maka Anwar Ibrahim akan beransur-ansur hilang reputasi seorang reformis. Parti Keadilan Rakyat memasuki fasa gerhana dan gelap manakala PH hilang integriti dan tidak dipercayai lagi. Pada hemat penulis BN UMNO, dari kelompok kes jenayah rasuah dan pecah amanah ini boleh diibaratkan sebagai virus yang sedang menjangkiti Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Parti Keadilan Rakyat dan Pakatan Harapan PH. Tiada vaksin untuk menawar racun toksin ini. Jalan kesudahannya mungkin laut dan mati. Hassan Abdul Karim, Ahli Parlimen Pakatan Harapan Keadilan Pasir Gudang. Sekian saja perkongsian berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.